tak tahu Nabi tak sebut. Tapi Nabi sebut kalau kamu tahu. Maka Abi Salamah, Ummu Salamah, kalaulah kita hari ini tahu betapa besarnya pahala hijrah, kita pun hari ini berasa nak hidup zaman Nabi. Sampai macam tu, susah payahnya nak boleh ke hijrah. Apa lagi? Kemudian pahit getir hidup ini demi menjaga akidah dia, demi menjaga maruah dirinya, maka dia sanggup demi Islam, dia berpadang pasir demi Islam, baik dimakan rimau, baik dimakan singa, baik dibunuh perompak, demi Islam dia sanggup buat. Sebab demi Islam. Nahnu qaumun a'azzalallah bil Islam. Kata Sayyidina Umar, kami mulia, kami dimuliakan oleh Allah. Kami satu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bil Islam, kerana Islam. Dulu jahiliah, kerana Islam semua jadi mulia. Sampai Sayyidina Umar tak mati lagi, dah dijamin syurga. Famahma nabtaril izzata bighairihi ma a'azzalallah azannalallah. Kata Sayyidina Umar, kalaulah kamu ambil mencari kemuliaan, mencari kebahagiaan selain daripada cara Islam, nescaya Allah akan menghinakan kamu. Berapa ramai dekat bumi Mekah waktu itu yang dapat perintah hijrah, tak mau hijrah. Tak mau hijrah. Tak mau hijrah sebab dia ada biasa makan, dia buat projek dengan Abu Lahab. Abu Lahab bagi beasiswa ke anak dia, Abu Lahab bagi berim kat dia. Maka dia dah tak boleh. Nak hijrah ni rasa goyang. Dan baca lah Ar-Rahim, berim tak ada lagi lah. Ar-Rahim Al-Mahtum dia disebut. Paling dahsyat apa dia berlaku? Hari berlaku perang Badar. Ni hak tak mau hijrah ni, hak dia rasa bagus, rupanya buruk pada dia. Apa dia buruk? Dia tak mau hijrah sebab dia terlalu lama sangat makan jasa Abu Lahab, Abu Jahal ni. Nabi Islam. Hari nak perang Badar, Abu Lahab, Abu Jahal ajak dia pergi perang sekali. Dia pergi Islam. Lawan siapa? Lawan Nabi SAW. Mau tak mau lah sekali pergi. Akhirnya mereka berperang dalam keadaan melawan Nabi, mati kafir. Pada dia bagus lah sekali, rupanya benda tu menjadi desakan. Dia tak mau hijrah, pada dia okey lah sekali, apa jadi dekat dia? Akidah dia hancur. Dia pergi perang dengan Nabi, perang sendiri. Abu Salamah, Ummi Salamah, selamat dia bang. Demi Islam, demi akidah. Susah payah, sonok tak sonok, tak payah kisah tuan. Kita main surau, panah kan, di sejuk. Tapi surau, panah ke apa ke, bahawa ni Allah Ta'ala uji saya dengan sahabat saya ni. Pergi ceramah di satu tempat lah. Lepas tu malam tu pula lampu ada, tiba-tiba shot dia punya wire apa tak, kipas angin tak ada. Kipas angin tak ada, aircon memang tak ada lah, kipas angin semua mati. Ceramah tu pula ceramah Maulidi Rasul. Saya pergi hujan turun sikit-sikit, tahu apa panahnya, tahu panahnya, tapi boleh tahan kok. Surau pula, surau kayu lama tu, surau lama tu, surau lama tu, 60 tahun surau tu, 60 tahun, tak ada renovate apa lagi, lama surau tu. Dia punya wayar-wayar berserabut-serabai habis semua, tipis makan dengan apa. Awal saya masuk surau tu, kipas bunyi pusing, batu mati. Dekat nak ceramah tu, kipas mati. Allah uji lagi, tak ada orang. Dia buat, dia pergi panggil orang apa semua, buat perumahan kat masjid apa semua, 20 orang dah. Tak sampai 20 orang. Orang nak makan ni, buat makan berbungkus-bungkus. Ceramah Maulidi Rasul. Toh tak kenal tak mana manusia malam tu. Ada AGL ke apa, saya tak tahu lah malam tu. Tak tahu ada apa malam tu yang menyebabkan tak ada orang. Tapi saya tetap disuruh ceramah. Saya ceramah sejam juga lah. Tak kira seorang dua pun tak kisah benda tu. Sebab demi Islam jalan. Kerja dakwah ni, Nabi Nuh AS berdakwah. Kalau tuan-tuan tengok peristiwa dakwah Nabi Nuh, ada orang sebut pengikut dia 80 orang. Dalam riwayat yang sahih lagi, tak lebih pun pada 15 orang. Kalau 80
80. Kalau 80, saya sebut, kalau 80 orang, bermakna 950 tahun dia berdakwah. Berdakwah 12 tahun seorang masuk Islam. Berdakwah pula 12 tahun, 14 tahun seorang pula masuk Islam. Berdakwah lagi 12 tahun seorang pula masuk Islam. Tuan-tuan, Nabi Nuh AS, itu pun Allah sebut dalam Quran, berdakwah dia al-laili wan-nahari, siang malam tak berhenti jemu selama 950 tahun. Lama tuan-tuan. Dahsyat tuan, cerita Quran ni cerita. Kita hari ni kalau ada 5 orang tu kau cantik lah. Oh, cantik lah. Kalau ada pula macam ni, tengok pula dia penduk sorong nasi belakang tu, oh, lagi cantik. Maka Abu Salamah dah jumpa suami dia, hiduplah di Madinah, hidup. Tengok Tuhan bagi dia pun hidup gembira lah. Pasangan ni maka hidup gembira. Ya, mulalah hidup gembira kembali. Duduk di Madinah, jumpa anak, isteri, sebagainya. Satu hari Ummu Salamah dia dengar sendiri Nabi SAW sebut, kata Nabi, ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wakhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Dia duduk dengan Nabi, satu hari dia dengar sendiri Nabi sebut. Nabi ni kalau sebut tepat dekat orang tu, benda tu jadi. Benda tu akan jadi. Anda tengok, Nabi kalau sebut bersesuaian dengan orang, benda tu kebiasaan jadi. Nabi sebut apa? Tidaklah seorang Muslim, ma min muslim tusibuhu musibah, yang ditimpa dengan satu musibah. Sebab dia baru main daripada musibah ni. Yang ditimpa satu bencana, fayaqulu, hendaklah dia menyebut ma amarahullah, apa yang kata-kata yang Allah perintahkan. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripada Allah kami datang dan kepada Allah kami kembali. Kemudian berdoa lagi, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala atas musibah ini, wa khlif li khairan minha, dan gantikan musibah ini dengan yang lebih baik. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kata Nabi SAW, kalau hang baca doa ni, nescaya Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jaminan ini daripada Nabi SAW. Maka tak lama lepas pada tu, dia dengar hadis tu, dia relax apa-apa dia tinggal gitu senyap, lupa semua. Tak lama lepas tu berlaku satu peristiwa. Habis Badar, dia pergi duduk di Madinah, dan lebih kurang dalam 4 tahun saja. Berlaku peristiwa perang Uhud. Berlaku peristiwa perang Uhud. Seronok dengan suami dia, mula hidup baru dengan suami dia, seronok dengan suami dia, dapat anak lagi sebagainya. Maka hidup tengah best ni, tengah seronok, tengah best dengan suami. Allah uji dia. Allah uji dia. Apa yang Tuhan uji? Berlakulah peristiwa peperangan Uhud. Abu Salamah ikut Nabi SAW di perang Uhud, ikut Nabi. Maka dalam peristiwa peperangan Uhud, Abu Salamah pulang daripada medan perang membawa luka yang sangat parah. Dia kena tetak, dia kena tombak, dia kena panah. Maka luka dia parah sangat, teruk sangat. Maka Ummu Salamah jaga dia. Dia tak perasan lagi hak Nabi sebut tu, ayat-ayat ni. Dia jaga, dia belainya Abu Salamah 5 bulan. Lepas tu Abu Salamah meninggal dunia. Tuan, dan sempat seronok. Sebelum ni seronok dah sikit. Allah uji setahun keseorangan di Madinah, duduk hampir-hampir 4 tahun. Berlaku peristiwa ni, lebih 5 bulan selepas Uhud, maka suami dia meninggal. Maka kejadian ni, dia tak ada siapa. Mak ayah duduk kat Mekah, tak Islam pun. Mertua kat Mekah juga. Nak suruh balik Mekah, tak tahu jalan lah. Bas pun tak ada. LRT lagi tak ada. Tak tahu nak pergi mana dah.
Benda ni sebut dalam riwayat, peristiwa ni, kejadian ini sungguh menggoncang hati dan jiwa Ummu Salamah. Dia tinggal anak dia. Dia tak kerja apa, anak suami dia tak kerja apa kan, suri rumah. Maka apa tak kerja, dia kebajikan masyarakat pun tak ada. Beri apatah lagi. Kat Mekah tu ada agak beri sikit, di Madinah tak ada. Maka dalam keadaan diuji oleh Allah SWT, dia teringat doa yang Nabi sebut tu betul ya. Tapi dia nak baca macam dia rasa ragu-ragu. Apa sebab? Dalam doa tu sebut, sebab suami dia meninggal, kalau kamu baca doa ni Nabi sebut, Allah akan ganti yang lebih baik. Dia tanya balik diri dia, adakah lagi manusia yang lebih baik daripada Abu Salamah? Selama aku hidup, tak ada orang yang aku rasa lebih baik daripada Abu Salamah. Dia sangat caring dengan keluarga dia, sangat ambil berat dengan keluarga dia. Segi makan minumnya, walaupun dia pergi perang, dia sangat kasih sayang dengan anak isteri dia. Kata Ummu Salamah, kalau aku doa ni pun belum tentu akan ada manusia yang lebih baik daripada Abu Salamah. Maka dia teringat satu persatu kelebihan bekas suaminya. Lama kelamaan tak sudah juga, doa tu menghantui dia. Tak boleh doa tu, dia tak boleh doa. Lama kelamaan dia baca juga doa tu, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, bagikanlah pahala yang melimpah ruah atas musibah yang menimpa aku. Wa khluf li khairan minha, gantikanlah Abu Salamah ini dengan orang yang lebih baik. Dia macam doa. Waktu duduk dalam edah lagi, duduk dalam edah kematian suami 4 bulan 10 hari. Maka dia fikir sabun kau ni lah kali baca juga doa ni, baca. Bila dia baca doa ni, tak lama selepas habis iddahnya, Nabi SAW datang meminang Ummu Salamah. Oh Tuhan, Allah ganti yang lebih baik sungguh. Siapa lagi lebih baik pada Rasulullah? Sampai sahabat mengatakan level Abu Salamah tu selevel dengan Sayyidina Abu Bakar semua ni, orang awal masuk Islam, sabiqun al-awwalin, orang hebat. Yang bila dia doa waktu tu, orang yang lebih baik daripada Abu Salamah ialah Rasulullah. Dia berdoa dengan doa. Maka Nabi SAW sendiri masuk meminang dia. Habis dah Nabi sendiri. Kata tuan kitab ini, baginda SAW ialah manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan. Mana ada orang lain? Tak ada. Maka Nabi hadir menggantikan Abu Salamah sebagai janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bersabar di atas musibah. Baik, kita boleh baca kisah ni dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kisah ni nak cerita apa pada kita hari ini? Cerita kalaulah hari ini kita yakin betul-betul dengan perintah Allah, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, benda tu Tuhan bagi. Walaupun kamu merasai keperitan hidup dulu, itu biasa. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kehidupan, kematian kepada kamu sebagai satu ujian, nak tengok siapa yang paling bagus amalnya. Allah jadikan bumi ni bumi untuk diuji. Siapa yang boleh sabar dengan ujian, siapa yang boleh sabar dengan musibah, siapa yang boleh redha dengan musibah, boleh tenang dengan musibah, Allah angkat kedudukannya. Mari kita tengok hari ini kita diuji oleh Allah. Uji apa? Sikit-sikit saja. Sikit-sikit ya. Makan hari ni okey lagi, minum okey lagi. Cuma dah umur 60 ni kalau hidang-udang 3 ekor makan seekor kan. Tak apa nak pergi dah. Dia nak cari ikan kering, cari ikan kasam gitu lah. Hidang daging apa semua, makan seketul dua, tak apa lepas habis dah. Tapi hakikatnya kita hari ini hidup dalam keadaan masih bahagia. Ya, masih bahagia.
Maka Nabi SAW menjanjikan sesuatu yang baik dalam hidup kita bila kita sabar. Dalam satu hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW menyebut sabar ini adalah satu cahaya. Sabar ini adalah satu bukti yang besar. Dia boleh selesai semua masalah. Bini dia tiang kat rumah, bombay, relax. Lagi derah, start betul, pergi kedai rumah, relax. Balik dia dah tidur, kan dah selesai. Kan susah mana. Bos boleh tiang bomba marah, semua senyum, relax. Orang tubuh kita tak balas, dia pun tumbuk lagi, tak balas juga. Taklah ada tumbuk lah. Jangan tuan. Maka peristiwa sabar ini Allah bagi dengan kesabaran. Tak sabar, tentang boleh tengok peristiwa kisah Nabi Yunus AS. Allah rakam dalam Quran. Nabi Yunus AS berdakwah, pengikut dia, penduduk dia, kampung Nawa tak mau dengar cakap dia. Ajak pada Islam, ani'budullah wajtanibut taghut, ani'budullah, sembahlah Allah wajtanibut taghut, tinggallah berhala, tinggallah segala serabut syirik, tinggallah segala khurafat, tinggallah segala jahiliah. Kaum dia buat buka badan. Dia tak apa kalau kamu tak mau dengar, aku doa pada Tuhan sehari mai bala. Oh, dia baru dakwah sah dia. Nabi Nuh tu 950 tahun. Dia baru pergi hajak kaum dia masuk Islam apa semua. Kaum dia buat tak mau dengar, tak layan dia. Bila tak layan dia, dia sebut aku doa pada Tuhan sehari mai bala, aku cabut dulu. Dia cabut dulu. Maka dia cabut dulu, pergi dekat tepi, pergi dekat keluar pada kampung dia, pergi tahan kapal. Kapal dulu Quran sebut mi'aci tahan itu. Dia pergi dekat pelabuhan. Dia pergi naik atas kapal. Mana yang kita sedia maklum. Cuma kita nak sebut bila mai awan hitam. Kaum dia tengok sungguh. Nabi Yunus sebut tu sungguh. Kaum dia pun nampak awan hitam gelap mai. Semua pakat pergi lari, panggil dia, Yunus. Tak ada apa dah. Lantak ampalah, hampa punya pasal. Hampa lawan sendirilah. Dia dah kira naik kuda, naik kapal, pederah pergi, bye-bye tu dia. Kaum dia pergi duduk situ, panggil dia, kami dah nak beriman ni, kata dia boleh belah lah. Dia belah dulu. Oh Tuhan marah dia, Tuhan marah. Sebab kaum dia dah nak. Dia tak patah balik. Dia tak patah balik. Kerap pedai kat Nabi Yunus ni. Dia tinggal gitu lah. Kita pun tahu kisah Nabi Yunus. Allah marah dia. Last sekali kapal tu logik ke tuan? Logik ke? Dari segi logik, tiba-tiba bila ombak kuat, nakhoda kapal tu boleh sebut dalam kapal ni, yang kapal ni jadi berombak ni, nak tenang kita kena buang seorang. Kapal tuan, mai ombak besar ni, buang seorang boleh lepas ke? Logik je. Tu kerja Allah nak buat. Allah Ta'ala create satu kisah. Nakhoda tu sebut, kalau kita buang seorang, maka okey. Cabut undi naik nama Yunus. Cabut undi naik nama Yunus. Naik nama dia. Naik nama dia semua. Lah kali, saya angkat tahu dulu tuan. Angkat tahu dulu tuan. Elok pula kapal tu. Tenang. Nak menunjukkan bahawasanya dia ni, Nabi Yunus walaupun bukan seorang yang berdosa, sebab dia Nabi maksud, maka Allah marah. Kapal pun tak mau terima dia. Allah tak bagi terima. Bumi tak mau terima dia. Laut tak mau terima dia. Sebab dia buat macam tu. Madah dia ditelan dalam perut ikan. Hak telan ni tuan. Tuan-tuan baca, cari balik cari. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan tuan-tuan buka dalam kitab Hadis 40 Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut satu ayat yang Allah Ta'ala rakam dalam Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah Yunus tidak mengatakan dia zalim diri dia, kalau dia tidak merayu, kalau dia tidak minta maaf, nescaya aku biar dia duduk dalam perut ikan tu sampailah kiamat. Ila yaum yub'atsun, sampai kiamat. Marah Allah Ta'ala dekat Nabi Yunus AS. Berarti kita hari ni ajak orang marah kita, orang maki kita,
Sat dia tuan. Sat dia. Kita jadi orang surau, panggil dia, pergi ketuk rumah dia, hantar surat, hantar flyer, ajak dia main surau, bagi tahu ada majlis ilmu, gitu gini sebagainya. Tak api lah. Terus kacau kami boleh lah. Kami main duduk bukit antara bangsa ni, ujung-ujung ni nak hidup senang, apa kacau lah. Maka tak apa tuan. Kerja kita mengajak hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun sebut dia, aku ni main ajak tak mau lantak dan kali tak main dah. Dah jadi Nabi Yunus Nabi Yunus esok hari telan di trailer pakai jalan tu. Nabi Yunus telan di ikan. Dia boleh hidup dalam perut ikan. 40 hari 40 malam tak makan tak minum. Hanya berdoa sujud pada Allah Taala, menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah, sesungguhnya aku ini tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Berulang doa tu, berulang meraih kepada Allah Taala. Lagi Allah Taala lepaskan dia. Lepas balik kampung tu juga. Dia keluar daripada berikan, tengok macam pernah tengok ni. Tengok saya buat kampung itu juga. Kampung itu juga. Tapi dalam surah As-Saffat ayat 106 itu yang Allah Ta'ala sebut, waktu Yunus dilepaskan daripada perut ikan tu, dia dalam keadaan lembik 40 hari tak makan, 40 hari 40 malam tak makan tak minum. Dia dalam keadaan tidak ada sebarang tenaga. Maka Allah tumbuhkan pokok labu di depan dia. Allah suruh dia makan. Dia pun ambil daun pokok labu dia makan, padian buah labu dia makan. Dengan buah labu itu Allah menjadikan dia segar dan sihat kembali. Sebab itulah Nabi Muhammad, salah satu sunnah makanan Nabi Muhammad ialah labu.